أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati lagi dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita sama-sama bertemu pada petang ini dalam silsilah kuliah online Akademi Tarbawi. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan melanjutkan lagi pembacaan kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran. Alhamdulillah, dalam siri-siri yang lepas kita telah pun membahaskan ataupun kita telah pun menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pada minggu lepas kita telah pun melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim dipindahkan, dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri yang penuh barakah, iaitu negeri Syam. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, insya-Allah pada petang ini kita akan melihat bahagian yang ke-13. Bahagian yang ke-13 daripada kisah Nabi Ibrahim, iaitu Ibrahimu yabni al-Ka'bah wa yu'awinuhu Ismail. Bahagian yang ke-13 ini adalah tentang Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah dan dibantu oleh anaknya iaitu Nabi Ismail. Dan bahagian ini ataupun part ini iaitu part Nabi Ibrahim membangunkan ataupun membina Kaabah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan melihat cerita Nabi Ibrahim daripada surah
Al-Baqarah. Dalam beberapa minggu yang lepas ataupun dalam beberapa siri yang lepas, kita melihat cerita Nabi Ibrahim di dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya. Dan insya-Allah pada minggu ini kita akan melihat kisah Nabi Ibrahim membina ataupun membangunkan Kaabah dibantu oleh anaknya Nabi Ismail di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, 128 dan insya-Allah 129. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Artinya ayat yang ke-127, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi, ayat yang ke-127 daripada surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar membangunkan, agar membina asas ataupun meninggikan asas Baitullah bersama Ismail, bersama dengan Ismail. Wa kana Ismail yu'awinu abahu Ibrahim fil bina'i haitsu kana yanawalu abahu al-hijarah wa Ibrahim yubashiru al-bina' faqad jaa fi hadith maji'i Ibrahim litafaqqad Ismail haits tarakahu wa ummuhu Hajar fi Makkah. Jadi daripada ayat ini dapat kita fahami bahawa Nabi Ismail membantu ayahnya Ibrahim dalam membangunkan Kaabah dengan cara dia mengambil batu untuk ayahnya, memberi kepada ayahnya Ibrahim, dan Ibrahimlah yang menyusun dan membangunkan asas. Dan ini telah pun datang keterangan perkara ini ataupun peristiwa ini dalam hadis kedatangan Nabi Ibrahim untuk melihat anaknya Ismail yang ditinggalkan bersama ibunya iaitu Hajar di Makkatul Mukarramah. Seperti mana dijelaskan dalam hadis, dalam sebuah hadis, jaa fi hadzal hadis alladhi akhrajahu al-Bukhari an Ibni Abbas, qaulu Ibrahim
liibnihi Ismail. Jadi peristiwa ini diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas. Kata Ibrahim kepada anaknya Ismail. Kita dengar hadis ini. Qaulu Ibrahim li ibnihi Ismail. Perkataan ataupun kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Ya Ismail, inna Allah amarani bi amrin. Qala Ismail, fasna' ma amara rabbuk. Qal, wa tu'inani. Qal, wa u'inak. Qal, fa inna Allah amarani an abniya huna baitan. Ila akhiri al-hadis. Jadi hadis ini membawa maksud kepada menjelaskan kepada kita daripada Ibnu Abbas perkataan Ibrahim kepada Ismail. Perkataan Nabi Ibrahim kepada Ismail. Wahai Ismail, ya Ismail, wahai Ismail, inna Allah amarani bi amrin. Allah Subhanahu wa taala memerintahku dengan perintah. Jadi bina Kaabah ini ataupun membangunkan Kaabah ini adalah satu arahan ataupun satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Maka Nabi Ibrahim pun bagi tahu kepada anaknya Nabi Ismail, wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan aku dengan satu perintah. Ismail menjawab, lakukanlah perintah Rabbmu. Nabi Ismail kata, fasna' ma amara rabbuk. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu, oleh Rabbmu. Kemudian Ibrahim bertanya, engkau akan membantu aku? Kamu akan membantu aku, wahai Ismail? Qal wa u'inak. Nabi Ismail kata, aku akan membantumu. Dia berkata, sesungguhnya Allah memerintahku untuk membangunkan rumah di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahku untuk membangun rumah di sini dengan menunjuk ataupun mengisyaratkan ke arah tempat yang agak tinggi dibandingkan tanah yang berada di sekitarnya. Saat itulah keduanya meninggikan ataupun membangunkan asas Kaabah. Ismail yang mengangkat batu, memberikan batu, dan Ibrahimlah yang menyusunnya, yang menatanya. Sampailah ketika asas itu meninggi, Ibrahim mengambil batu, lalu ia berdiri di atasnya sambil terus membangun, dan Ismail memberi batu sambil mereka berdua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127 yang kita baca sebentar tadi. Bila mana mereka saling bekerjasama membangun dan membina Kaabah, membina rumah yang akhirnya menjadi Kaabah, wa huma yaqulan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mereka berdoa, dua orang sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, terimalah amalan dari kami. Rabbana taqabbal minna. Dan begitulah qal faja'ala yabniyan hatta yadura hawla al-bait wa huma yaqulan Rabbana taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Begitulah keduanya terus mengelilingi Kaabah, sambil berkata, sambil berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita jelaskan sebentar tadi, ayat yang ke-127 daripada surah Al-Baqarah ini menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendirikan asas dan untuk membina Kaabah. Dan Nabi Ibrahim menjelaskan perkara ini kepada anaknya Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail membantu Nabi Ibrahim dalam membina Kaabah ini. Dan di akhir daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi menjelaskan yang mana mereka, bila mana mereka bekerjasama membina Kaabah, dan sebenarnya ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sedang mereka membina, sedang mereka melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan arahan ataupun perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang bina, agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdoa, berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Mereka berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ataupun kerja yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Dan ini jugalah yang kita selalu di akhir, kita kata di akhir doa kita, bila mana kita baca doa, kita minta doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh kita ataupun kerja yang telah pun kita lakukan, ataupun perintah salat yang kita sebentar tadi kita lakukan. Kita minta doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. Ini di antara kita kata doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail alaihi salam, dan juga kepada kita semua, insya-Allah. Kita lanjut lagi insya-Allah sikit lagi ayat yang seterusnya. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan cucu-cucu kami juga, iaitu umat orang yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah, iaitu ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.
Jadi tadi kita tengok bahagian yang ke-13. Sekarang kita masuk kepada bahagian yang ke-14, iaitu ad'iyatu Ibrahim wa Ismail wa huma yabniyani al-Ka'bah. Bahagian yang ke-14 ini menjelaskan kepada kita tentang doa-doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mana mereka sedang membina Kaabah. Jadi di sana ada beberapa bentuk doa. Ada beberapa jenis doa yang telah pun didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam ketika mana mereka sedang membina ataupun sedang membangunkan Kaabah. Hakallahu ta'ala an Ibrahim wa ibnihi Ismail wa huma yabniyan al-bait annahuma ذكر ثلاثة أنواع من الدعاء. Jadi dalam 3 ayat yang kita bacakan sebentar tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 127, ayat 128, ayat 129, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengkhabarkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi wassalam, yang mana ketika mana mereka membina Kaabah ini, mereka berdua ini menyebut dekat sini sekurang-kurangnya ada 3 jenis doa. Ada 3 jenis doa yang didoakan, yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 bentuk doa. Kita tengok satu persatu apakah bentuk ataupun apakah 3 doa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana mereka sedang mendirikan dan membangunkan Kaabah. Jadi doa mereka yang pertama ataupun an-naw' al-awwal min ad-du'a. Jenis yang pertama daripada doa mereka berdua adalah qauluhuma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Iaitu doa mereka yang pertama yang kita jelaskan dengan panjang lebar sebentar tadi, iaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kerja ataupun amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa yang pertama ini telah pun kita jelaskan dalam ayat yang ke-127 daripada surah Al-Baqarah, dan dijelaskan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Abbas, yang mana mereka berdua membina Kaabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mana mereka membina Kaabah itu, mereka mendirikan Kaabah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimakanlah daripada kami, iaitu daripada amalan kami, daripada kerja buat kami dalam mendirikan dan dalam membina Kaabah. Di sini ada cerita wa an ba'dis salaf, daripada sebahagian para salafus salih, annahu qara'a, bahawa
beliau membaca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ada cerita daripada sebahagian, kita kata sebahagian ulama salaf ketika mana dia membaca ayat daripada surah Al-Baqarah, ketika mana dia membaca ayat daripada surah Al-Baqarah ni, ayat yang ke-127, summa yabki, kemudian dia menangis, wa yaqul, dan dia berkata, ya Khalilar Rahman, tarfa'u qawa'id baitir Rahman, wa anta mushfaq an la yataqabbal minka, an la yataqabbal minka. Jadi dia menangis. Ulama salaf ini dia menangis dan dia berkata, wahai kekasih Allah, wahai Khalilur Rahman, engkau mengangkat asas Kaabah ini lalu engkau takut amal itu tidak diterima? Tengok bagaimana para salafus salih memahami ayat ini. Memahami yang mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mana mereka diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendirikan Kaabah, membina Kaabah ini, mereka masih berdoa. Mereka masih takut yang Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima kerja buat yang sememangnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasihnya, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi inilah yang menyebabkan kita kata beberapa orang para salafus salih apabila membaca ayat ini mereka menangis. Mereka berkata, wahai kekasih Allah, engkau mengangkat asas Kaabah lalu engkau takut amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya ini Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ismail, mereka melaksanakan perintah Allah dan mereka berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan mereka, menerima kerja buat mereka. Bagaimana kita dalam kita melaksanakan perintah Allah, dalam kita melaksanakan salat, dalam kita melaksanakan puasa, dalam kita melaksanakan amal-amal ketaatan, adakah kita merasa takut? Adakah kita merasa takut yang mana amal ataupun kerja buat kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini perkara yang kita nak kena sama-sama belajar daripada Nabi Ibrahim AS, daripada Nabi Ismail AS, agar kita ini banyak berdoa. Terus berdoa dalam setiap kita melaksanakan apa juga amalan, agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita. Qala Ibnu Katsir ba'da an dzakara hadhihi al-hikayah. Maka Ibnu Katsir dia menyebut selepas dia menceritakan tentang peristiwa ini, tentang kita kata tentang kisah beberapa orang para salafus salih ini, wa hadza kama hakallahu ta'ala an halil mu'minin. Apa kata Ibnu Katsir selepas dia menyebut kisah ini? Ibnu Katsir kata, peristiwa ini sama dengan apa yang Allah kisahkan tentang keadaan orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang beriman yang ikhlas dengan firman-Nya, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan
sedang hati mereka takut, iaitu takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, tidak menerima pemberian mereka. Ai yu'tuna ma a'tau min as-sadaqat wan nafaqat wal qurbat wa qulubuhum wajilah. Iaitu artinya mereka memberi apa yang mereka keluarkan berupa sedekah. Jadi orang-orang yang beriman ini apabila mereka memberi, apabila mereka mengeluarkan sebahagian daripada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berbentuk sedekah ataupun infak, ataupun mereka melakukan apa-apa bentuk pendekatan ataupun mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hati mereka itu berasa takut. Keadaan hati mereka itu ketika mana mereka melakukan sesuatu amalan, ketika mana mereka bersedekah, ketika mana mereka menyumbang, ketika mana mereka menginfak daripada sebahagian rezeki yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, keadaan hati mereka itu mereka rasa takut. Wa qulubuhum wajilah ai khaifatun an la yutaqabbal minhum. Jadi antara ciri-ciri orang yang beriman ini, apabila mereka ini melaksanakan ibadah, apabila mereka ini menginfakkan sebahagian daripada harta mereka, apabila mereka ini bersedekah ataupun memberikan sumbangan, perihal ataupun keadaan hati mereka ini mereka takut. Bukan mereka rasa bangga, tak. Mereka tak rasa bangga. Perasaan yang ada ataupun rasa yang ada dalam diri mereka ini adalah takut. Takut apa? Khaifatun an la yutaqabbal minhum. Mereka takut kalau sedekah mereka, kalau infak mereka, kalau sumbangan mereka, kalau kerja buat mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai orang lelaki, sebagai para suami, sebagai orang-orang yang keluar dan Allah Subhanahu wa taala ini untuk mencari rezeki, nak bagi makan kepada anak isteri di rumah, nak bagi makan kepada nak bagi makan kepada keluarga kita di rumah. Kita keluar pagi-pagi, balik petang, cari rezeki, cari nafkah untuk keluarga kita. Maka kita nak kena rasa takut bahawa kalau kita kata nafkah ataupun infak kita ataupun apa yang kita berikan kepada keluarga kita ini, takut-takut ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kata bentuk doa yang pertama yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, agar apa yang kita lakukan, apa juga bentuk ibadah, apa juga bentuk kita kata qurbat, perkara-perkara yang nak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, mendengar ilmu, apa juga yang kita lakukan, yang kita buat, kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menerima kerja buat kita. Mudah-mudahan Allah kira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Ini merupakan kita kata bentuk doa yang pertama yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika mana mereka mendirikan Kaabah.
An-naw' ats-tsani min ad-du'a. Jenis yang kedua daripada doa mereka berdua, daripada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke 128 daripada surah Al-Baqarah, yang mana doa mereka, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ay waj'alna mustaslimaini li. Mereka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikanlah kami berdua menerima perintahmu, menjadi orang-orang yang taslim, menjadi orang-orang yang menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, tunduk taat padamu, ikhlas dan tegar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara doa yang kedua, yang mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mana mereka berdua sedang membina Kaabah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka berdua ini menjadi orang-orang yang istislam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang redha dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang puas hati dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, menjadi orang yang tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang ikhlas dalam mengerjakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sabat, orang yang tegar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak berdoa untuk mereka berdua sahaja. Mereka sambung lagi doa mereka, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan mereka juga berdoa agar keturunan kami sebagai umat yang berserah diri padamu. Mereka berdoa juga agar umat kami, agar orang-orang selepas kami ini, agar orang-orang yang akan datang selepas kami ini menjadi seperti kami juga, menjadi orang-orang yang istislam kepada perintah Allah, menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada perintah Allah, agar keturunan kami, agar zuriat kami, agar umat kami ini menjadi orang-orang yang sabat, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam doa ini mereka minta Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah, iaitu ibadah haji, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini merupakan an-naw' ats-tsani min ad-du'a Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam ketika mana mereka sedang mendirikan dan membangunkan Kaabah. Mereka berdoa menjadi orang yang taat. Mereka berdoa menjadi orang yang terima ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa menjadi orang yang ikhlas dan sabat dalam melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak minta untuk diri mereka sahaja, tetapi mereka minta juga untuk keturunan mereka,
untuk umat kami, kata mereka, agar menjadi orang-orang yang istislam juga, menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang menjadi doa kita setiap kali kita kata, setiap kali selepas kita solat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita dapat belajar daripada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. An-naw' al-thalith dan an-naw' al-thalith min ad-du'a, doa yang ketiga ataupun jenis yang ketiga daripada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dikhabarkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-129 daripada surah Al-Baqarah yang kita bacakan di awal tadi, yang mana erti daripada doa itu, ya Tuhan kami, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi selepas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan mereka ini menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang ikhlas, menjadi orang-orang yang sabat dalam melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak berhenti takat tu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa lagi ketika mana mereka sedang membina Kaabah. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka, maknanya di tengah-tengah keturunan kami nanti, di tengah mereka, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang mana rasul itu yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, wa yuzakkihim, dan yang akan mensucikan mereka, yang akan membersihkan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini merupakan, kita kata, doa yang ketiga daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Mereka minta doa ketika mana mereka sedang mendirikan dan membina Kaabah. Mereka minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang rasul kepada mereka, iaitu kepada keturunan kami nanti, seorang rasul yang mana tugas rasul tersebut iaitu untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, dan membersihkan mereka. Sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi doa Nabi Ibrahim ini agar Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini seorang rasul, dan maka disebut dekat sini rasulan min zurriyati Ibrahim wa hum al-arab min waladi Ismail. Maka selepas itu Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa Nabi Ibrahim dengan mengutuskan
dengan mengutuskan seorang rasul daripada keturunan Nabi Ibrahim, iaitu daripada kaum Arab, dari anak cucu Nabi Ismail alaihi assalam. Jadi Allah memakbulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihi salam, lalu mengutuskan daripada keturunannya anak cucu Nabi Ismail sebagai rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada doa Nabi Ibrahim itu, maka Allah Subhanahu wa taala lahirkan seorang rasul, seorang nabi daripada kalangan kaum Arab, daripada cucu, kita kata cucu cicit Nabi Ismail alaihi salam. Dan inilah dijelaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad akhbara sallallahu alaihi wasallam an nafsihi annahu da'watu Ibrahim. Dan ini juga telah pun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang dirinya, bahawa dia adalah hasil doa Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang dimaksudkan adalah doa ini iaitu yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail putranya alaihi salam. Dan hasil daripada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam ketika mendirikan Kaabah, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah 3 bentuk doa yang telah pun dikhabarkan, yang telah pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127, 128, 129 tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam ketika mana mereka mendirikan Kaabah, membangunkan Kaabah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa yang sama-sama kita dengar pada petang ini. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa itulah sedikit sebanyak yang dapat kita sama-sama baca daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam pada bahagian yang ke-13 dan bahagian yang ke-14, menceritakan tentang beberapa bentuk doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mana mereka membina Kaabah. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil istifadah, dapat mengambil manfaat daripada doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam, untuk sama-sama kita mengamalkannya dalam doa-doa kita insya-Allah. Dan jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan melihat bahagian yang terakhir, iaitu bahagian yang ke-15 daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kita akan melihat insya-Allah beberapa istifadah ataupun beberapa faedah kepada para pendakwah dan kepada dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kuliah kita pada petang Jumaat ini, dan insya-Allah pada hari ini juga hari yang sangat-sangat mulia untuk kita insya-Allah berusaha sebanyak mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai kita kata bentuk doa. Ambil peluang pada hari Jumaat ini untuk kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan ataupun akan memakbulkan permohonan dan
permintaan kita semua insya-Allah. Jadi yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datang daripada saya. Saya mohon maaf dengan tuan-tuan, puan-puan, saudari sekalian, dan sama-sama kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala taksir yang kita lakukan selama ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunannya kepada kita semua insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.